ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung pengajian kita di dalam kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana pada sebelum ni kita telah pun selesai membicarakan tentang prinsip-prinsip Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan insyaAllah kita akan masuk kepada bab yang baru, iaitu beberapa karakteristik Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karakter ni maksudnya ciri-ciri, tuan-tuan. Ya. Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Ya. Tambahan pula, dalam keadaan sekarang begitu banyak fitnah, begitu banyak golongan-golongan yang mendakwa diri mereka berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, masing-masing duk defend ataupun mempertahankan mereka lah yang hak, mereka lah yang benar. Akidah yang mereka peganglah akidah yang betul, yang sama macam yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi masing-masing pula mendatangkan hujah masing-masing, ya, untuk mempertahankan bahawa mereka lah golongan yang benar. Jadi perlu ada satu guideline ataupun satu ciri-ciri yang perlu kita tengok bagi nak memastikan bahawa orang yang mendakwa dirinya berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah tu memang betul-betul akidah yang sebenar. Walaupun dia tidak mendakwa diri dia dengan apa-apa nama sekalipun, Aswaja Tulin ke, Aswaja ke, ASWJ ke, ataupun apa-apa nama lain, ya. Kalaulah yang mendakwa itu dengan pelbagai nama itu tidak memiliki ciri-ciri sebagaimana yang kita akan sebutkan, maka dia bukan di pihak yang benar. Ya, jadi kita kena tahu apakah ciri-ciri yang sebenar bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertamanya yang ditulis oleh musannif ni, iaitu Syekh Yazid Abdul Qadir Jawas, ialah hendaklah melihat kepada keautentikan sumber ataupun keaslian sumber. Hal ini kerana akidah Ahlussunnah wal Jamaah semata-mata hanya bersandar kepada Al-Quran, Sunnah iaitu hadis dan ijma' para ulama salaf serta penjelasan mereka. Al-Quran, hadis dan juga ijma' para ulama salaf. Kalau di sini yang lebih tepat ialah ijma' para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana penjelasan para sahabat tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Bagaimana pandangan ataupun pegangan para tabi'in dan juga atba'ut tabi'in dan juga para imam-imam yang mendapat petunjuk? Ya. Ciri ini tidak terdapat pada aliran-aliran mutakallimin, iaitu pengagung ilmu kalam, dan juga tidak terdapat kepada ahlul bid'ah, dan juga tidak terdapat kepada kaum sufi yang selalu bersandarkan kepada akal dan pemikiran ataupun kepada kasyaf. Ya, kasyaf ni kita dah bincang dulu. Ya, saat-saat dia mai satu ilham kat dia, dia kata ini. Ya, saat-saat mai pula tentang perkara ini. Ya, kasyaf, ya, ataupun ilham ataupun wujud dan sumber-sumber lain yang berasal daripada manusia yang lemah. Kita kena ingat, tuan-tuan,
dalam bab fiqh sememangnya kita boleh berbeza pandangan. Ya, memang tidak terlepas daripada perbezaan pandangan sejak daripada zaman sahabat lagi. Ya, sampailah kepada imam tabi'in dan juga para imam yang 4 itu pun berbeza dalam bab fiqh. Tapi satu benda yang kita kena tahu bahawa 3 zaman ini, zaman yang terbaik ini tidak pernah berbeza dalam hal yang berkaitan dengan akidah. Tak ada beza. Tiba-tiba mai satu puak yang lebih terbelakang, ya, membawa satu pegangan ataupun akidah yang berbeza dengan tiga zaman salaf ini, salafus salih ini. Ya, berdasarkan kepada akal mereka. Sedangkan Ahlussunnah selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' salafus salih dan juga penjelasan-penjelasan dari mereka. Jadi, akidah apa saja yang bersumber selain daripada yang pertamanya Al-Quran, yang keduanya hadis, yang ketiganya ijma' salaf dan penjelasan-penjelasan mereka, selain daripada itu maka termasuk dalam sama ada satu sesat ataupun dia buat benda bid'ah. Ya, selain daripada Al-Quran, selain daripada hadis-hadis, hadis ni tuan-tuan, hadis yang sahih ataupun yang makbul lah. Ya, kita tak maulah hadis yang terlalu dhaif, ya, ataupun hadis yang contoh dalam sekarang ni, ya, isu yang terbaru tentang apa tuan-tuan? Madad ya Rasulullah, ya. Diambil daripada hadis Malik bin Dar. Ya, jadi telah pun dihurai oleh para asatizah kita tentang hadis Malik bin Dar ni macam mana keadaan dia. Ya, tentang perkataan Imam Ibn Kathir yang kata sahih isnadnya contohnya. Juga perkataan Ibn Hajar al-Asqalani sama. Ya. Hadis tentang Malik bin Dar, iaitu hadis berkaitan tentang seorang pada zaman Umar bin Al-Khattab, ya, berlaku kemarau panjang pada zaman tu kan. Kemudian orang ni datang ke kubur Nabi dan minta pertolongan daripada Nabi. Ya, dan panjanglah hadis ni. Ya, yang cerita. Kemudian berdasarkan kepada hadis ni, sebahagian pihak dia mengambil pendekatan, dia kata, dia ambil pegangan, bukan pendekatan, pegangan, dia kata boleh memohon kepada Nabi SAW walaupun Nabi SAW telah wafat. Jadi dibahaskan oleh para asatizah kita dengan pihak yang sebelah lah, yang bertentangan. Ya. Cuma hadis ni tuan-tuan, kalau kita tengok, yang pertamanya perkataan Ibn Kathir ataupun Ibn Hajar yang menunjukkan kepada sanad ini jayyid lah, sanad ini bagus. Tidak merujuk kepada hadis makna hadis itu sahih. Sebab hadis sahih ni tuan-tuan, dia ada dua ciri yang kita tengok, iaitu yang pertamanya kena tengok pada sanad dia. Ya, muttasil sanad dia, ya, daripada rawi yang thiqah kepada rawi yang thiqah lain, ya, iaitu rawi yang adil lagi dhabit. Ya, itu syarat yang perlu ada kepada sanad. Dua lagi syarat ialah kita kena tengok syarat yang ada pada matan ataupun teks hadis. Min ghairi syududin wala illah. Dah lepas syarat yang pertama pada sanad ni, contohnya dah confirm dah sahih daripada sudut sanadnya hadis ni, maka kena tengok kepada matan dia. Adakah syadz? Adakah konteks hadis tadi bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang lebih baik? Dan adakah hadis tadi, hadis Malik bin Dar tadi, ya, ada illah qadihah yang merosakkan hadis tadi? Illah qadihah, illah yang buruk. Boleh jadi apa yang disebutkan tentang apa yang berlaku pada Sayyidina Umar tu berlaku berbeza dengan apa yang Nabi SAW buat ketika kemarau. Nabi SAW dan para sahabat bila kemarau apa yang dia buat? Salat sunat istisqa.
Jadi dah bertentangan dengan apa yang dibuat oleh orang yang pergi ke kubur Nabi. Yang keduanya, siapa yang baca dia tahu, siapa yang tak baca saya nak jelaskan. Kalau kita tengok dari segi sejarahnya, makam Nabi itu sendiri kan, makam Nabi itu sendiri berada di dalam rumah Aisyah. Sampailah kepada Saidina Umar wafat, dan kemudian dikuburkan dalam sebelah makam Nabi, makam Umar, Abu Bakar dengan Nabi dia sekali kan. Kemudian Aisyah keluar. Jadi kalaulah berlaku peristiwa sebagaimana yang didakwa dalam hadis Malik bin Dar tu, kita muskil macam mana orang tadi dia boleh masuk dalam rumah Aisyah dan dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan waktu rumah Aisyah adakah Aisyah nak bagi? Dia minta dalam rumah dia dan minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda ni tuan-tuan menyalahi fakta sejarah satu, dan kita tahu bahawa hadis sahih dia tidak akan menyalahi salah satunya fakta sejarah yang sahih. Yang kita tahu memang zaman Umar memang Aisyah ada dalam rumah tu lagi. Jadi macam mana sahabat boleh masuk minta kat kubur Nabi? Dan yang keduanya dia berlawanan dengan hadis yang lebih sahih yang dia buat oleh Nabi dan para sahabat sendiri, iaitu mereka menunaikan solat sunat istisqa ketika mana berlaku kemarau. Jadi pemberancangan tentang Malik bin Dar ni panjanglah. Ada yang kata dia majhul hal, majhul ain, macam-macam lah. Ada yang support tu support lah. Tetapi sekiranya benarlah sebagaimana yang disebut oleh Ibn Hajar dan juga Ibn Kathir tentang kedudukan sanad ni baik, maka kita kena tengok pula kepada mutun ataupun matan hadis. Bercanggah dengan hadis yang lebih baik, maka yang bercanggah itu adalah tertolak. Jadi apa sebenarnya yang mereka nak bila mereka menggunakan hadis dhaif ini? Ialah mereka hendak membenarkan perbuatan mereka untuk meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madad ya Rasulullah. Kenapa tak kata madad ya Allah? Aku mohon pertolonganmu ya Allah. Istighath. Mohon kepada Allah, memohon pertolongan dengan harapan bahawa dia berbaik, dia lain dengan minta tolong. Kita minta tolong kepada kawan kita, pinjam duit, minta tolong Hansat, aku nak pinjam duit Ustaz, Jadi minta tolong itu dengan istighas dia lain tuan-tuan. Istighas ni kita minta tolong dengan harapan bahawa orang yang diminta itu mampu mengkabulkan. Sebab itu dalam hadis tersebut, salah satu hadis doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha sedia, bi rahmatika, dengan rahmatku aku mohon ni tuan-tuan, mohon dengan harapan bahawa yang kita minta itu mampu untuk mengkabulkan. Bukan mohon dengan tujuan tidak ada apa-apa, maksudnya sama ada dia mampu ataupun tak mampu. Macam kita sama manusia, sama ada mampu ataupun tak mampu kita minta tolong. Tetapi astaghith, kita minta supaya dia mengkabulkan ataupun dia tolong kita dalam keadaan yang diminta itu dia mampu untuk menolong. Jadi itu beza tuan-tuan. Sebab itu bila istighatsah ni hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak selain daripada Allah, dan kalau kita nak minta tolong kepada selain daripada orang-orang soleh pun, yang kita faham, adalah apabila mereka masih hidup sahaja. Bila mereka masuk ke dalam barzakh, maka terputus, termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam terputus. Tidak boleh baginda Nabi ataupun wali Allah, orang-orang soleh ini memberi manfaat ataupun mudarat
ya, selepas daripada kewafatan mereka. Ya. Itu yang pertama tuan-tuan. Ya. Jadi sesat dan bid'ah. Sesat ni sesatlah, Syiah tu sesat. Ya, bid'ah ni banyak yang dilakukan oleh selain daripada yang berpegang kepada akidah salaf. Kita nak kata dia sesat tak boleh tuan-tuan, tapi dia bid'ah. Dia buat benda-benda hak baru yang tidak ada dalam agama, tidak pernah ditunjuk oleh para salafus salih. Ya. Yang keduanya, berpegang teguh kepada prinsip berserah diri kepada Allah dan kepada Rasulnya. Akidah adalah masalah yang gaib, dan hal yang gaib itu hanya tegak dan bersandar kepada kepasrahan ataupun taslim, serta keyakinan sepenuhnya, keyakinan yang penuh mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya, hal tersebut adalah apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, dan taslim merupakan ciri dan sifat kaum beriman yang kerananya mereka dipuji oleh Allah. Seraya Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Taslim tuan-tuan. Benda yang gaib ni tuan-tuan, kita dengar hanya gaib, kita tak boleh tengok basar, tak boleh tengok dengan mata, tapi kita sampai kepada kita melalui pendengaran, sama. Jadi bila disampaikan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan tentang perkara-perkara yang gaib ni, maka kita wajib percaya. Perkara yang dijelaskan, ya, dengan detail, ya, contohnya tentang syurga ke, tentang neraka ke, ya, dah dijelaskan, ya, bagaimana rupa syurga, bagaimana rupa neraka, ya. Walaupun dijelaskan dengan detail sekalipun, masih lagi kita tidak dapat membayangkannya sebab dia ghaibiyat. Ya, tentang malaikat, malaikat Jibril ada 600 sayap, malaikat lain ada 2, 3 dan 4. Ya, tentang arasy Allah, ya, yang sangat besar, tentang kursi, tentang benda-benda gaib. Jadi benda gaib ni bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita menerima seadanya, tauqifi dipanggil. Apa yang ada dalam nas, maka sekadar itu sahaja kita terima. Yang tidak ada di dalam nas, maka kita berlepas diri. Ya, kita berlepas diri. Dan perkara gaib itu tidak dapat diketahui ataupun dijangkau oleh akal. Oleh kerana itu, Ahlussunnah membatasi diri di dalam masalah akidah kepada berita dan wahyu yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Hal ini sangat berbeza dengan ahlul bid'ah dan mutakallim, ya, iaitu ahli kalam. Mereka memahami masalah yang gaib dengan berbagai dugaan, zon. Ya, mereka memahami masalah-masalah ghaibiyat melalui zon-zon ataupun dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan mereka sahaja. Ya, sebab itu bila mereka membincangkan tentang sifat-sifat Allah, tentang zat Allah, mereka akhir pembincangan tu akan jadi sesuatu yang membingungkan akal. Ya, macam baru ni saya balik di kampung saya di Kedah. Cerita sembanglah dengan orang kampung saya tentang tauhid lah. Dia beritahu kata di kampung kita ni ada ustaz mengajak tauhid, sifat 20 dan sebagainya. Saya kata alhamdulillah, kan. Tapi dia beritahu saya lepas pada tu, tapi kami dengar ni ustaz, lalah ada seorang tu tanya, ustaz, bila dah cerita pasal sifat Allah apa semua ni, tanya, lepas tu Allah ni macam mana? Ada seorang kampung tanya, Allah ni macam mana? Dah cerita-cerita panjang ni lah pada panjangan, Allah ni macam mana, ustaz? Jawapan ustaz yang cerita tentang sifat 20 ni, Allah ni tak macam mana? Allah ni tak macam mana? Apa jawapan tu? Nak faham macam mana? Allah ni tak macam mana?
Cerita-cerita panjang dia Allah wujud, qidam, baqa, cerita tentang sifat 20. Tapi bila akhir perbincangan ada orang tanya, Allah ni macam mana ustaz? Allah ni tak macam mana. Penat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kita tengok ayat Quran cerita tentang Allah, Allah gambarkan tentang diri dia, Allah gambarkan tentang sifat-sifat dia yang mulia, asmaul husna, Nabi sebut 100 kurang 1, maksudnya 99, ya. Allah pula gambarkan tentang sifat dia, zat dia dan lain-lain, tetapi di akhir pembincangan Allah tak macam mana. So macam mana orang-orang kampung nak faham? Ya, sebab itu mengelirukan. Dia habis pembincangan dah Allah tak macam mana. Akhir-akhir pembincangan Allah wujud tanpa tempat. Tadi cerita Allah istiwa di atas arasy apa semua, Allah berada di langit, tapi lah bincang Allah wujud tanpa tempat. Jadi benda ni benda yang sesuatu yang akal yang sehat tidak dapat menerima. Bagi dalil Allah wujud tanpa tempat. Bagi dalil Allah tak macam mana. Kita tak mampu untuk menerimanya. Setelah Al-Quran dan hadis menceritakan tentang perkara-perkara tersebut, ya. Dan ahli mutakallim ni tidak mungkin mereka mengetahui masalah-masalah ghaib, dan mereka tidak melapangkan akal dengan taslim, dengan penyerahan diri kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak pula menyelamatkan akidah mereka dengan ittiba', dan mereka menghalangi kaum muslimin, orang awam, berada pada fitrah yang telah Allah ciptakan bagi mereka. Ya. Jadi yang nombor 3 tu dia cerita, ya. Apa fitrah, akal bagi orang Islam ataupun orang bukan Islam? Nombor 3 tu. Apa fitrah kita tuan-tuan? Contohnya bila kita nak berdoa, contohnya. Kat mana kita nak tengok tuan-tuan? Fitrah. Orang Islam ataupun orang bukan Islam, sama aja. Ada dia tengok kiri? Tak ada. Kanan tak ada. Dia tengok bawah pun minta. Semua tengok langit. Dan kita sunnah orang Islam ni kita doa dengan tapak tangan menghadap ke langit. Bukannya macam orang dok buat doa tolak bala tu lah, bukan macam tu. Tidak ada nas tentang macam ni, macam ni tangan ke langit. Dan perkara ini, fitrah ini, ya, berlaku kepada orang Islam ataupun orang bukan Islam. Ya, semua akan bila meminta sesuatu daripada Tuhan mereka, sama ada mereka itu mensyirikkan Allah ataupun tidak, semua pandang ke langit. Ya, itu fitrah. Dan hal ini kerana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, berdiri di atas prinsip ittiba' dan iqtida', iaitu mengikut dan meneladani dan berpedoman kepada petunjuk Allah, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akidah generasi terdahulu, iaitu salaful ummah. Ya. Dan akidah Ahlussunnah bersumber daripada sumber fitrah yang suci dan akal yang sehat serta pedoman yang lurus. Betapa sejuknya, ya, sejuknya sumber rujukan ini. Sedangkan akidah dan keyakinan golongan yang lain itu hanya berupa khayalan dan dugaan-dugaan yang membutakan fitrah dan membingungkan akal belaka. Al-Quran dah cukup lengkap. Sunnah Nabi, hadis pun cerita tentang akidah ini lengkap. Dan akal yang sehat, bila kita betul-betul follow apa yang dibawa oleh Al-Quran dan hadis Nabi, kita boleh ikut dengan fitrah. Ya, pedoman tu dah cukup elok. Ya. Sebab itu Ibnu Abil Aiz, ya, Al-Hanafi, bila dia cerita tentang sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam syarah akidah Ahlussunnah, syarah akidah Tahawiyah, ya, dia kata ada 20 macam dalil tentang ketinggian Allah di atas makhluknya.
Dan 20 macam dalil ni bila dihurai secara panjang lebar dia jadi 1000 dia kata. Oleh kerana itu dia kata orang-orang yang mentakwilkan sifat ulu bagi Allah ni harus menjawab semua. Kalau kita akal yang sehat, kita terima seada tauqifi, kita kata kan. Kita terima Allah sebut tentang diri dia ulu. Lepas tu banyak ayat Al-Quran cerita tentang ulu ni, maksudnya Allah tu meninggi ya. Cerita tentang Allah itu meninggi, Allah itu berada di atas langit, Allah itu beristiwa di atas arash. Dia cerita pula arash tu di mana, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kedudukan arash Allah ya, berada di atas langit, atas lagi kepada Sidratul Muntaha, maksudnya berada pada kedudukan yang paling tinggi. Ulu clear ya. Akal kita yang sehat kita terima seadanya. Bila Allah sebut fis sama, amintum man fis sama, kan? Tak nakkan kau beriman dengan Allah yang fis sama, berada di langit. Ya, Allah cerita pula ta'rujul malaikatu war-ruh ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Dalam surah Al-Ma'arij, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhannya dalam satu perjalanan yang kadarnya 50,000 tahun. Naik, bukan turun. Ya. Dan banyak lagi. Allah sebut tentang istiwa di atas arash ni ada 7 kan? 7 ayat berkaitan dengan istiwa Allah di atas arash. Dan arash itu meninggi di atas langit. Ya. Jadi orang yang nak mentakwil sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, kata Abil Aiz Al-Hanafi, ada 20 dalil yang clear, dan bila dihurai secara panjang lebar dia kata ada 1000 dalil. Maka orang yang nak bercanggah dengan sifat ulu ini, maka dia kena lawan dengan dalil-dalil ni. Maka dia kata ya, tak mungkin ataupun tidak akan mampu menemukan jawapan yang sahih walaupun hanya sebahagian sahaja. Tak boleh tuan-tuan. Ya. Pusinglah kok mana pun, maka kita akan katakan Allah dengan sifat ulu dia ya, berada di atas langit, ya, beristiwa di atas arash dengan cara yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Taslim, kita serah diri. Cara macam mana? Cara yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita fikir? Tak boleh, tak sampai ilmu kita untuk memikirkannya. Ya, tak boleh, tak sampai ilmu. Okey, seterusnya yang keempat. Mata rantai sanadnya, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, mata rantai sanadnya ya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in serta para imam yang mendapat petunjuk. Tidak ada satu prinsip pun daripada prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak mempunyai dasar ataupun sanad atas qudwah, atas contoh tu, daripada sama ada para sahabat ataupun para tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in, ya, dan juga para imam yang mendapat petunjuk. Tak ada satu pun daripada usul akidah yang kita pegang ni yang tidak ada petunjuk daripada sahabat. Semua ada. Ya. Dan kadang-kadang orang kita ni duk suka pada sanad kan. Sat-sat nak sanad kopiah pun sanad kan. Sanad pakai baju pun nak sanad dia kan. Sanad tu, sanad ni, sanad. Ya. Jadi bab akidah juga ada sanadnya. Ya, akidah juga ada sanadnya sampai kepada sahabat, dan sahabat dia follow Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sanad-sanad yang kita duk ambil daripada guru-guru ni wallahu alam bisawab, boleh jadi ada yang datang daripada diri dia sendiri, daripada guru dia. Sebenarnya dia tak sampai pada Nabi pun.
Ya, daripada guru dia, jadi sanad dia sanad guru lah. Ya, yang betul-betul yang kena ambil sanad ni hadis. Hadis, dan sanad itu pun sendiri sudah terputus. Bukan sudah terputus, sudah tidak diambil kira pun. Ya, sudah tidak ambil kira, hanya sekadar sampai kepada zaman imam-imam ahlul hadis yang menuliskan hadis-hadis di dalam kitab-kitab mereka. Sekadar itu sahaja. Ya, zaman Imam Nawawi, zaman Ibn Hajar, walaupun mereka ini memiliki sanad-sanad mereka sendiri, tetapi sudah tidak dikira pun. Ya, sudah tidak dikira. Dan kalaulah sampai kepada zaman kita, lagilah tak kira. Ya. Tapi dalam qudwah, dalam bab akidah ni, contoh-contoh dalam bab akidah ni, apa yang kita dok pegang lah ni sekarang ni, ya, memang ada pedomannya, sama ada daripada sahabat, tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Ya. Hal ini sangat berbeza dengan akidah kaum mubtadi'ah, iaitu ahlul bid'ah yang menyalahi kaum salaf di dalam berakidah. Akidah mereka merupakan hal yang baharu, iaitu bid'ah, tidak mempunyai sandaran daripada Al-Quran dan As-Sunnah ataupun daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada tabi'in. Oleh kerana itu mereka berpegang kepada kebid'ahan itu, sedangkan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ya. Jadi macam tu. Selain daripada qudwah yang diambil daripada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka benda itu benda yang baharu. Dan benda yang baharu dalam soal akidah memang sesat ataupun sesatlah. Sesat. Ya, tidak ada perkara furu'iyah ataupun perkara khilafiyah lah kita kata dalam bab akidah ni. Dia sama ada anda betul ataupun saya betul. Kalau saya betul, anda salah. Kalau anda betul, saya salah. Dia tak boleh anda betul dan saya betul dalam soal akidah. Dalam soal furu'iyah betul. Boleh jadi Imam Malik betul dalam satu hal, Imam Syafi'i betul dalam hal yang lain. Imam Ahmad betul dalam satu hal, ya. Abu Hanifah betul dalam satu hal yang lain. Bab fiqh tak ada masalah. Ya, tapi dalam bab akidah, sekiranya apa yang kita pegang sekarang ni salah, maka sudah tentu apa yang dipegang oleh orang yang bertentangan dengan kita itu betul. Kalau kita pegang benda yang betul sekarang, sudah tentu dia salah. Maka kesalahan ataupun kebenaran dalam soal akidah satu je, tidak ada duanya. Syiah salah, maka sudah tentu kita di pihak yang benar. Mu'tazilah salah, ya, boleh baca tentang Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, ya, firqah-firqah di dalam akidah ini, dan mereka telah terbukti salah, maka kita di pihak yang benar. Ya? Jadi sama ada kita yang berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan kepada prinsip ataupun manhaj salaf ni benar, ataupun orang yang bertentangan dengan kita ni yang benar. Ya, dia tidak ada dua kebenaran. Seterusnya nombor 5. Jelas dan gamblang. Gamblang ni tuan-tuan tegas ataupun terang. Bahasa Indonesia. Akidah Ahlussunnah mempunyai ciri khas, iaitu jelas dan terang ataupun jelas dan tegas. Bebas daripada kontradiksi. Tak ada kontra-kontranya. Dan ketidakjelasan. Jauh dari falsafah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada perbincangan yang boleh dibahaskan dengan falsafah. Serta kerumitan kata dan maknanya mudah difahami hatta oleh orang Badui sekalipun.
Ya, siapa saja boleh faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak perlulah belajar sampai PhD untuk faham akidah. Ya, tak perlu jadi seorang asatidz hanya untuk memahami akidah. Kerana akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu memang sudah ada fitrahnya dalam diri seorang manusia. Kerana akidah Ahlussunnah bersumberkan daripada firman Allah yang sangat jelas, yang tidak datang kepadanya kebatilan ataupun kepalsuan, baik dari depan ataupun dari belakang, dan bersumber daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Sedangkan akidah dan keyakinan yang lain selain yang dibawa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal daripada ramuan yang dibuat oleh manusia berdasarkan takwilan-takwilan ataupun tahrif, ya, penyimpangan mereka daripada nas-nas syar'i. Sungguh sangat jauh perbezaan sumber dari akidah Ahlussunnah dan kelompok yang lainnya. Dan akidah Ahlussunnah adalah tauqifiyah, iaitu berdasarkan dalil dan nas, dan bersifat ghaib. Tidak ada pintu bagi ijtihad sebagaimana yang telah dimaklumi. Ya, tak ada pintu ijtihad dalam soal akidah. Contoh saya bagi sini, ya. Tentang penetapan Allah Subhanahu Wa Taala bila ataupun tentang satu sifat yang Allah tetapkan pada diri dia, iaitu mempunyai zat yad ataupun sifat yadun. Yadun ni tangan lah. Ya, tangan. Ya, kalau Asy'ariyah dia tahrif terus. Dia ubah terus makna tangan ni kepada kuasa. Ya, tahrif, bukan dia mentakwil ataupun dia mentafsir, dia tahrif terus. Sebab bagi dia kata mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki tangan, kerana tangan ini adalah satu zat yang boleh difahami oleh manusia biasa yang ada pembuluh darah dan sebagainya, dan mustahil Allah ada tangan. Ya, itu yang difahami oleh Asy'ariyah. Ya. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah, ya, kita berpegang teguh pada penetapan seluruh sifat-sifat yang disifatkan oleh Allah untuk dirinya dan yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkaitan perkara ini, Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah berkata, ya, ahlul hadis, semoga Allah memelihara yang hidup di antara mereka serta mengasihi yang sudah wafat dari mereka, mengakui wahdaniyah keesaan Allah Ta'ala dan mengakui kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengenal Rabb mereka melalui sifat-sifatnya. Ya, kenal Allah melalui sifat-sifatnya yang telah disebutkan oleh wahyunya dan tanzilnya, atau yang telah disaksikan oleh Rasulnya sesuai dengan keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh khabar-khabar yang sahih dan telah dikutip oleh para perawi yang adil lagi thiqat, yang terpercaya. Dan mereka menetapkan untuknya, iaitu untuk Allah Azza wa Jal, apa yang ditetapkan oleh Allah sendiri, ya, di dalam kitabnya dan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu pegangan ahlul hadis. Ya, pegang Al-Quran, pegang akidah berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Contohnya dalam sifat yadun ini, ya, berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Allah sendiri dan apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka tidak pernah meyakini tasybih
Dan bila kita sebut yadun ini adalah untuk Allah, maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah memikirkan sesuatu yang adanya sesuatu yang sama, yadun yang sama bagi Allah ni dengan makhluk. Tashbih, penyerupaan ataupun penyamaan, yadun Allah dengan yadun makhluk. Seumpama bila kita kata wajah Allah, kita tidak menyamakan wajah Allah dengan muka manusia, muka Allah dengan muka buku Facebook, dengan apa-apa muka sekalipun yang ada di atas muka bumi. Mereka berkata sesungguhnya dia iaitu Allah telah menciptakan Adam dengan tangannya, sebagaimana diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui firman-Nya. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal 'alin. Allah berfirman, Allah kata, hai iblis, apakah yang menghalang kamu sujud kepada apa yang telah kuciptakan dengan kedua tangan aku? Dan banyak lagi lah Allah cerita tentang sifat Allah yang memiliki dua tangan. Dua tangan. Jadi kita, bila Allah cerita tentang diri dia memiliki dua tangan, maka tidak layak untuk kita yang pertamanya untuk menta'til, menolak, menidakkan sifat dua tangan ini bagi Allah. Ataupun tidak layak untuk kita manusia untuk bertanya kaifiyah, tangan ni macam mana, takyif dipanggil, tangan Allah ni macam mana, tak layak bagi kita. Ataupun untuk kita tashbih, menyerupakan tangan Allah ini tangan yang lain, maka tak layak juga bagi kita memperkatakan sedemikian. Kerana bila Allah sebut dirinya memiliki dua tangan, maka Allah tidak memberitahu dalam keadaannya macam mana. Jadi kita terima seadanya. Mereka juga tidak mengubah perkataan dari tempatnya, misalnya dengan membawa erti dua tangan kepada dua nikmat, ataupun dua ucapan, ataupun dua kekuasaan ke, sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah kejadian dia nak takwil lah. Hak mana tak kena dengan akal dia, semua dia nak takwil. Apa-apa yang tidak kena dengan akal si Mu'tazilah, dia akan takwil. Sebab itu semua sifat Allah yang menunjukkan yadun wajuhun, istiwa di atas arasy dan sebagainya, semua ditakwil. Meninggi di atas arasy, wajah Allah menunjukkan tangan Allah menunjukkan kekuasaan. Allah turun ke langit dunia menunjukkan yang turun itu adalah rahmat Allah dan sebagainya. Semua takwil. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah, bila berhadapan dengan ayat-ayat ini, kita menerima seadanya. Tidak takwil, tauqifi kita kata. Maksudnya kita berpegang berdasarkan kepada apa yang diberitahu kepada kita. Yang keenam, bebas daripada kerancuan, kontradiksi dan kesamaran. Tidak ada kerancuan pada akidah Islamiyah yang murni ini, dan tidak pula kontradiksi dan ada kesamaran. Hal ini kerana akidah tersebut bersumber daripada wahyu dan kekuatan hubungan para penganutnya dengan Allah, dan realisasi ubudiyah ataupun penghambaan hanya kepadanya semata, penuh tawakal kepadanya, iaitu kepada Allah semata, dan kekukuhan keyakinan mereka terhadap al-haq ataupun kebenaran yang mereka miliki. Dan orang yang meyakini dan memahami akidah dan manhaj salaf yang benar, maka mereka ni tak bingung. Belajar akidah tak bingung, tak rasa cemas, tak rasa ragu-ragu.
Allah dan Allah sebutlah macam mana pun berkaitan dengan dia. Okey, fine, tak ada masalah. Kerana Allah, apa yang Allah sebut tentang dirinya adalah layak bagi dia. Ya, tidak ada ragu-ragu. Ataupun tak rancu. Kalau Allah ni turun ke langit dunia, maka bila turun ni tempat di atas kosong, jadi macam mana pula? Kan? Rancu. Bila Allah dikatakan memiliki dua tangan, dia fikir pula tangan ni, takkan tangan ni hanya milik makhluk. Takkan Allah sama dengan makhluk? Maka kerancuan ini berlaku bila mana kita tidak menerima, ya, ataupun kita tidak belajar akidah secara tauqifi, menerima seadanya. Ya, dia macam-macam kontradiksi yang berlaku dalam kepala otak kita ni. Ya, dalam syurga, dalam hal-hal yang berkaitan dengan syurga neraka biasanya kita tak ada masalah sangat. Ya, tetapi yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah ni, yang menunjukkan kepada zat Allah, maka benda ini akan menyebabkan satu ketidakfahaman. Belajar akidah sepatutnya lagi faham, lagi kenal Allah. Tapi kita belajar akidah tak faham-faham. Duk belajar itulah, daripada kecil sampai ke besar, sampai ke tua. Tapi tidak memahami Allah, ya, tidak faham tentang sifat-sifatnya, zatnya dan lain-lain. Ya. Sebagai contoh yang sangat jelas sekali adalah keraguan ataupun kegoncangan dan penyesalan yang terjadi pada para tokoh terkemuka mutakallim, iaitu ahlul kalam, tokoh falsafah dan para tokoh sufi, sebagai akibat daripada sifat mereka menjauhi akidah salaf. Antaranya yang disebut sini ialah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri, yang bermula dengan akidah dia berpegang kepada akidah Mu'tazilah, ya. Kemudian dia gabungkan akidah Mu'tazilah dengan akidah salaf, dan kemudian di akhir hidup dia kembali sepenuhnya kepada akidah salaf, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab dia Al-Ibanah an Usul Diyanah. Ya, jadi 3 peringkat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mula-mula pegang kepada Mu'tazilah, kemudian dia gabung dua-dua, Mu'tazilah campur dengan salaf dengan tujuan nak lawan balik Mu'tazilah, ya, tetapi akhirnya dia kembali kepada akidah salaf. Begitu juga yang berlaku kepada Al-Baqilani, ya, yang wafat pada tahun 403 Hijrah, ya, yang sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab At-Tamhid, dan masih banyak lagi tokoh terkemuka lain yang mana mereka ni berasal daripada Mu'tazilah, ataupun mereka ni ada kerancuan tentang pegangan mereka, tapi akhirnya dia kembali kepada akidah salaf. Ya. Seterusnya yang ketujuh, akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan faktor utama bagi kemenangan dan kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan faktor utama bagi terrealisasinya kemenangan, kejayaan dan keteguhan bagi siapa saja yang menganutnya, dan menyerukannya kepada umat manusia dengan penuh ketulusan, kesungguhan dan kesabaran. Ya, walaupun bila kita nak terangkan tentang akidah salafi ini, akidah dengan manhaj salafi ini, akidah dengan pandangan para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, ya, kita akan menerima tentangan demi tentangan. Tapi dakwah ini perlu disampaikan dengan sabar. Akan dilabel dengan pelbagai macam labeling yang tidak kita gemari, tak ada masalah lah. Ya. Sebab yang kita nak bila kita menyampaikan akidah yang benar ni ialah kita nak supaya orang kembali kepada akidah salaf. Dan bila orang kembali kepada akidah salaf, kita yang menyebarkan ini mendapat manfaat dia, kebaikan dia, yang berterusan walaupun kita telah mati.
Tapi kalau kita putus asa, ya, orang cop sikit dah tak mau tak mau dakwah dah lah, ataupun kita asal ragu-ragu dan sebagainya, maka rugilah kita. Sebab insya-Allah kita sekarang berada di dalam akidah yang benar, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqq la yadurruhum man qadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Ya, akan ada satu golongan daripada umatku yang mereka ini, ya, berdiri di atas ataupun tegak di atas kebenaran. Tidak akan dapat membahayakan mereka ini oleh orang yang cuba nak menyakiti mereka. Ya, sehinggalah Allah mendatangkan perintahnya dan mereka itu tetap di atasnya. Mudah-mudahan kita berada dalam golongan, ya, mudah-mudahan kita berada di dalam satu kelompok yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawa mai macam mana pun keadaannya, ya, cabaran-cabaran, maka kita berada di atas landasan al-jamaah. Dan bila sebut jemaah ni, semua orang nak claim jemaah dia. UMNO kata tu jemaah dia, PAS kata itu jemaah dia, Ikhwan Muslimin kata jemaah dia. Semua nak claim kata jemaah dia. Ya, sebenarnya yang dimaksudkan di sini al-jamaah ialah al-jamaah as-sahabah. Jemaah sahabat. Jadi ikut jemaah sahabat, insya-Allah kita selamat. Selain daripada itu belum tentu lagi selamat. Walaupun orang pemimpin pertubuhan ataupun parti itu menganggap bahawa mereka itu yang benar, belum tentu benar. Ya. Yang ke-8, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang dapat mempersatukan ummah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah jalan yang paling baik untuk menyatukan kekuatan kaum muslimin, kesatuan barisan mereka, dan untuk memperbaiki apa-apa yang rosak dari urusan agama dan dunia. Hal ini kerana akidah Ahlussunnah mampu mengembalikan mereka kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, serta jalannya kaum muslimin, iaitu jalannya para Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu jalannya para sahabat. Keistimewaan ini tidak mungkin terrealisasi pada suatu golongan manapun, ataupun lembaga dakwah manapun, ataupun mana-mana organisasi manapun yang tidak menganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sejarah adalah saksi dalam kenyataan ini. Ya. Mana-mana yang sejarah adalah saksi dalam kenyataan ini, dan hanya negara-negara yang berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah sajalah yang dapat menyatukan kekuatan kaum muslimin yang berserakan hanya dengan akidah salaf. Maka jihad serta amar ma'ruf dan nahi mungkar itu tegak dan tercapailah kemuliaan Islam. Ya. Yang ke-9, utuh, kukuh dan tetap berkekalan sepanjang masa. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah utuh dan sama dalam masalah prinsip usuluddin sepanjang masa. Takkan berlaku perubahan. Ya. Daripada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman kita sampai hari kiamat sama masalah usuluddin. Ya. Ataupun dalam disebut juga sebagai fiqhul akbar, merujuk kepada benda yang sama, usuluddin, fiqhul akbar, ya, masalah berkaitan dengan akidah. Ya, tak boleh ada perbezaan dan tak mungkin berbeza. Ya. Artinya akidah Ahlussunnah selalu sama, utuh dan terpelihara, baik secara riwayah maupun keilmuannya, kata-kata maupun maknanya, dan ia diwariskan daripada generasi ke generasi berikutnya tanpa mengalami perubahan, tak ada campur aduk, tidak ada kerancuan, dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan. Dan hal tersebut kerana akidah Ahlussunnah bersumberkan daripada Al-Quran yang tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun daripada belakang,
dan dari sunnah Nabi SAW yang tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Al-Quran sifat dia qata'i, tetap. Dan hadis sunnah-sunnah yang sahih, ya, yang sudah disepakati tentang kesahihannya, maka itu yang kita gunakan sebagai pegangan kita dalam akidah. Ya, hadis-hadis yang tidak disepakati ataupun hadis-hadis dhaif tidak boleh digunakan sama sekali dalam urusan akidah. Sebab itu urusan akidah dia tetap. A, ya. Kalau B daripada zaman sahabat, maka B lah zaman kita. Kalau A daripada zaman Nabi, zaman sahabat, maka B lah kita. Ya, tidak ada perubahan sama sekali. Dan yang seterusnya, yang ke-10, Allah menjamin kehidupan yang mulia bagi orang yang menetapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana berada dalam naungan akidah Ahlussunnah wal Jamaah akan mendatangkan rasa aman dan kehidupan yang mulia. Hal ini kerana akidah Ahlussunnah senantiasa menjaga keimanan kepada Allah dan mengandung kewajiban untuk beribadah kepada Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadati dengan cara yang benar. Orang yang beriman dan bertauhid akan mendapatkan rasa aman, kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan rasa aman senantiasa menyertai keimanan. Dan apabila keimanan itu hilang, maka hilang pula rasa aman. Ya, orang yang berada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dijamin kehidupan dia, insya-Allah. Ya, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Iaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Mereka itulah orang-orang yang mendapat yang memperolehi rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, tentang berkaitan dengan makna kezaliman di sini, ya, yang dimaksudkan dengan kezaliman ini ialah syirik. Ya, orang-orang yang berada di dalam keimanan dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, iaitu dengan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka mereka ini akan mendapat keamanan. Kalaulah ada iman tapi dicampur adukkan dengan benda-benda kesyirikan, ya, benda syirik ini macam-macam tuan-tuan. Ya, kuburiyah, pi kubur mintakan kubur, kuburiyun, ya, ataupun minta kepada selain daripada makhluk, ya, ataupun melakukan ibadah kerana makhluk, maka ini terkandung dalam benda-benda syirik. Jadi sahabat Nabi SAW bila Nabi baca tentang ayat ni, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, hadis riwayat Bukhari, bila Nabi SAW bacakan tentang ayat ini, iaitu alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sahabat Nabi kata, wahai Rasulullah, siapakah di kalangan kami ini yang tak melakukan kezaliman? Maka Nabi SAW kata, ya, kezaliman yang dimaksudkan di sini tidak sebagaimana yang engkau fikirkan. Kerana kezaliman yang dimaksudkan di sini ialah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, ada seorang badui, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan bila jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tahan Nabi dalam perjalanan. Dan dia beritahu kat Nabi, aku ni telah meninggalkan rumah aku dalam keadaan aku kehabisan makanan, sehingga aku yang tinggal kat aku ialah aku terpaksa makan daun-daun untuk bertemu denganmu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka ajarkan kepada aku tentang Islam. Lalu Nabi SAW ajak tentang Islam. Ya. Kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kaki unta Arab Badui tadi dia termasuk dalam lubang. Jatuh dia. Bila jatuh dia kepok kepala dia. Lalu dia mati. Dan Nabi SAW mengkhabarkan kepada para sahabat bahawa ya Arab tadi ya, telah mendapat ganjaran yang besar dengan amal yang sedikit. Ya. Dia telah dapat ganjaran yang besar dengan amal yang sedikit. Apa yang dia buat tuan-tuan? Sebenarnya dia tak sempat buat apa pun. Ya, bila Nabi SAW cerita kat dia tentang Islam, syahadah, puasa, zakat sampai habis, ya. Kemudian dia kata, ya, aku akan melakukan demikian. Lepas pada tu dia jatuh. Bila jatuh, mati dia. Maka Nabi kata, si Arab tadi telah mendapat balasan yang besar dengan amal yang sedikit. Sebab apa? Sebab dia tak ada beramal tu. Hanya dengan memperakui, berpegang kepada akidah yang benar, maka seseorang itu pun telah dijamin syurga. Ya. Dalam riwayat yang lain dia kata, Nabi nampak bahawa dia tu diberi makan oleh para malaikat, kerana Nabi kata dia datang dalam keadaan al-ju', dalam keadaan yang lapar. Tengok tuan-tuan, ya, mereka yang berada di dalam akidah yang benar, maka diberikan ganjaran yang baik, syurga. Ya, tapi kalau dalam bab akidah ini pun kita tak lepas tuan-tuan, ya, bahkan kita mencampur adukkan di antara akidah dengan di antara benda yang benar dengan benda yang tak benar. Ya, akidah pun kita pandai-pandai nak buat bid'ah tuan-tuan. Soal ibadat tu satu hal dah. Akidah pun pandai-pandai kita nak buat bid'ah tuan-tuan. Bagaimana kita nak kata bahawa kita ni terselamat? Sebab itu tuan-tuan, kita yakin kita di atas pihak yang benar. Jadi bila kita yakin di atas pihak yang benar, kita kena sampaikan kepada kawan-kawan kita di luar. Sampaikan qul haq walau kana murran, sampaikan kebenaran walaupun dia pahit. Mula dengan adik-beradik kita, ibu bapa kita dulu, kemudian kepada rakan-rakan dan sebagainya. Jangan sampai kita hidup atas dunia tuan-tuan, kita seorang, ya, betul, ya, dan kita tak nak sampaikan kepada orang lain. Kita tahu kita betul tapi tak apalah, aku seorang betul sudah. Tanggungjawab kita tuan-tuan, sampaikan. Boleh jadi Allah membuka pintu hidayah kepada seseorang yang lain melalui tangan kita. Lalu daripada mereka ini melakukan banyak bid'ah, mereka kembali kepada benda yang sunnah. Daripada akidah yang menyeleweng, yang ada kerancuan, yang bila sebut pasal Allah pun Allah ni macam saya kata tadi lah, Allah ni macam tu lah. Allah ni tak lagu mana, macam tu. Allah tak lagu mana. Seorang ustaz kalau dia sendiri kata Allah tak lagu mana, maka bayangkan anak murid dia macam ni tuan-tuan. Bila anak kepada anak murid dia tanya, macam mana dia jawab? Ustaz tadi ngajak akidah, ya, ajak kat ayah akidah. Bila ayah tanya kat dia, Allah ni macam mana? Allah tak lagu mana? Ya, jadi benda ni akan terus rancu. Akan apa nama, kita kata ada konflik di dalam orang yang menerima. Sebab itu kita kena sampaikan akidah yang benar. Kita bacakan Al-Quran, kita bacakan hadis-hadis sahih, cerita para sahabat. Tak apalah setakat mana yang kita mampu. Ya, sekurang-kurangnya mereka yang mendengar tu paling kurang pun dia terbuka. Sebelum ni aku tak pernah dengar, dia kata, kan? Ini baru first time aku nak dengar. Dan dia terbuka untuk mencari kebenaran.
terbuka untuk mencari kebenaran. Itu yang kita nak. Bila dia terbuka untuk mencari kebenaran, insya-Allah kita harap kepada dia, bila dia tanya kita tariklah dia mai kepada kuliah-kuliah sunnah dan sebagainya. Ya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan apa yang kita bincangkan dan kita sampaikan di sini ya berkaitan dengan ciri-ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini ya dapat kita sampaikan kepada orang lain insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi mana yang baik itu datang dari Allah, yang lemah itu lemah diri saya sendiri tuan-tuan. Kelemahan dan keburukan itu apa semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.